أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وحيدا ومبينا قائلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan nusrahnya Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi pada tahun ini kita diizinkan pihak surau Kampung Lapan atau dikenal dengan Surau Haji Makrib dapat mengadakan lagi majlis Maulid Rasul pada tahun 1440 Hijrah bersamaan dengan 2019 pada tahun ini. Jadi saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat hadir pada malam ini untuk menerangikan, untuk mengimarahkan lagi suasana bagi majlis yang kita adakan pada tahun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama hadir pada hari ini. Dan pada malam ini saya selaku pengerusi dan barisan EJK mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Rahman Jaafar kerana sudi melapangkan masa pada hari ini untuk memberikan tazkirah tausiah bersempena dengan Maulid Rasul. Jadi saya sekali lagi barisan EJK Surau Kampung Lapan mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat atas sumbangan-sumbangan yang telah tuan-tuan sumbangkan untuk menjayakan majlis ini. Tidak ada bantuan daripada tuan-tuan, majlis ini kemungkinan agak terkendala, terkucil sedikit. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini dapat kita meraihkan suasana. Mungkin penutup di kawasan Melaka ini, mungkin pada hari ini kawasan ini yang terakhir sekali buat kita meraihkan. Kemungkinan akan disambungkan pada tahun hadapan. Kita tak tahu lagi panjang umur kita atau tidak. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bersalawat pada hari ini untuk membesarkan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan majlis ini, kehadiran kita ini pada hari ini, kita disaksikan oleh para malaikat, kita hadir pada hari ini dengan keberkatan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita ini diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tidak membazirkan masa lagi, mempanjangkan masa lagi, saya pihak EJK menjemput Al-Fadil, Tuan Guru kita Ustaz Haji Abdul Rahman Jaafar yang tidak asing di kalangan kita untuk memberikan tazkirah dan tausiah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudil azabati. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manba'ul ulumi wal anwar wa ma'dinul ma'arif wal asrar. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadin dhil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim. Salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim. Sallim alaihi wa ala ali misla zalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqazatan wa manamah waj'alhu ya rabbi ruhan li dhati min jami'il wujuhi fid dunya wa bil akhirati ya azim. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل
walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, ahli jawatan kuasa saf jawatan kuasa madrasah, munsyid yang dikasihi, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah serta riayahnya dapat kita bersama-sama meraihkan satu majlis yang besar artinya dalam kehidupan kita, iaitu meraihkan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insan yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak ada sebab bagi kita yang kerdil ini tidak membesarkan dan tidak mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi kewajipan kita membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah SAW, bukan menyembah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengajar makhluk menyembah makhluk. Tidak, sebagaimana ada sekumpulan yang silap faham. Kita membesarkan Maulid Rasul, mengagungkan Rasulullah SAW, mereka menyangka seolah kita menyembah Rasul. Sembah lain, mengagungkan lain. Kalau bahasa pun tak faham, dia terjun laut dia. Ya, dia kata Rasulullah tak buat, zaman Rasulullah tak ada. Pada dalam kaedah usul fiqh bahawasanya at-tarku la taqtadi tahrim. Tak ada dalam kaedah. Dia orang pakai kaedah ni. At-tark yaqtadi tahrim. Bila tak buat, mana benda tu haram. Itu kaedah Wahabiyah. Ya, senang kita kaedah Wahabiyah. Tak ada dalam usul fiqh. 4 mazhab tadi, dan tak pakai kaedah tu. At-tarku, mana bila tak buat, benda Rasulullah tak buat, yang tadi tahrim, membawa kepada makna haram. Tak ada, itu tak ada kaedah. Ya, tiap-tiap benda yang tidak ada nahi, tidak ada ya wa'id, ya, maka itu tak termasuk benda yang dikatakan haram secara mutlak. Bahkan kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, "Makhtalata hubbi biqalbin 'abdin illa harramallahu jasadahu 'alan nar." Tidak ikhtilat, tidak bercantum, bersatu, bersepadu kasih jiwa kita hati kepada Rasulullah SAW, melainkan dia diharamkan jasad dia disentuh api neraka. Barang siapa mengikhtilatkan batin hati dia dengan Rasulullah SAW, kasihnya bersepadu cinta kepada baginda SAW, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Mana wajah tanasuk, wajah munasabah di mana? Bila kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bila kita tanamkan hub, kasih yang kuat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sanggup membuat apa sahaja demi untuk mendapat keridaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ringkasnya kita akan berpegang teguh dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila cinta kepada Rasulullah SAW mesra, hidup subur di dalam jiwa kita, menyebabkan ringan dan mudah untuk kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka dijamin di sana, man tamassaka bisunnati dakhalal jannah. Siapa yang berpegang teguh dengan perjalanan sunnahku, maka jaminan syurgalah untuknya. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang untuk sama-sama meraihkan saban tahun, kalau boleh
Tiap-tiap minggu pun tak apa tuan-tuan buat maulud. Tak ada apa. Sebab di antara dalam hadis menyatakan Nabi berpuasa Isnin sebab apa? Fihi wulitu. Ya, pada hari Isnin aku dilahirkan. Nabi sambut birthday tiap-tiap minggu. Ya. Jadi maknanya kita menyambut Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta membawa kepada rangkaian kesan besar di akhirat. Man ahabba talibal ilm faqad ahabbal ulama, wa man ahabbal ulama faqad ahabbal anbiya, wa man ahabbal anbiya kana ma'hum, wa man abghada talibal ilm faqad abghadal ulama, wa man abghadal ulama faqad abghadal anbiya fajazaohu jahannam. Barang siapa yang kasih kepada orang yang menimba dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bermakna ia kasih kepada para ulama. Dan barang siapa kasih kepada para ulama, bermakna dikasih kepada para anbiya. Barang siapa kasih kepada para anbiya, maka dia akan bersama dengan para anbiya di akhirat kelak. Barang siapa sebaliknya benci kepada orang yang menimba, mencari, memperkasakan ulumuddin, ilmu Allah Ta'ala untuk mengenal Tuhan, dia tidak berminat dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmu Allah, bermakna dia benci kepada para alim ulama. Siapa benci kepada para alim ulama, bermakna dia benci faqad abghadal anbiya, dia benci kepada anbiya alaihi wassalatu wassalam. Siapa yang benci pada anbiya, fajazaohu jahannam, balasan dia akan dihumban ke dalam neraka jahannam. Ya, alhamdulillah, dengan izin, taufik dan hidayah, inayah dan riayah minallahi ta'ala, dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini dengan niat yang satu, ialah mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan insan terpilih. Laula kama kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad, tidak aku jadikan langit dan bumi. Itulah tingginya martabat baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita maklum, kelahirannya 12 Rabiul Awal, ya, pada tahun berlakunya serangan daripada Abraha menyerang, ya, Kaabah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qahar yang maha keras telah menghancurkan ulangan tersebut, dan diabadikan cerita itu di dalam Al-Quranul Karim. Dan pada hari itulah, tahun itu dilahirkan baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda adalah merupakan nasab dan salasilah, sebagaimana yang disebut oleh ulama sirah, dan begitu yang kita baca dalam Barzanji secara riwayat yang sahih, ialah Nabi besar kita Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Luway ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nidar ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Sampai di sini, sampai kepada silsilah Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Dan ini telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min walad Ismail, wastafa Quraisy min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafa min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim."
Mengikut riwayat Sahih Muslim, bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Kinanah di kalangan keturunan Ismail, dan memilih Quraisy daripada kalangan Kinanah, dan memilih Bani Hashim daripada kalangan, dan memilih Rasulullah SAW daripada Bani Hashim. Iaitulah pilihan atas pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga dalam hadis riwayat Tirmizi, ana Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib, innallaha khalaqal khalq summa ja'alahum firqatain faja'alani fi khairihim firqatan summa ja'alahum qabaila faja'alani fi khairihim qabilatan summa ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan wa naqsan. Aku adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Sesungguhnya telah menjadikan Allah Ta'ala menjadikan makhluk, kemudian dia menjadikan dua gulungan, maka itulah menjadikan aku gulungan yang paling baik. Kemudian ia menjadikan mereka bermacam-macam kabilah, lalu ia menjadikan aku dari kabilah yang paling baik. Kemudian ia menjadikan mereka dari kalangan rumah yang baik, yang banyak, lalu ia menjadikan aku dari rumah yang paling baik dan menjadikan aku orang yang paling baik. Inilah telah mendedahkan hakikat dirinya sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal. Tidak ada pertikaian, tidak ada perbahasan. Afdalul makhluqat indal itlaq. Adapun makhluk yang lain, kalau nak afdal, dia kena tafsir, tengok dulu. Kalau dia bertakwa kepada Ta'ala, maka dia diterima. Kalau tidak, tidak diiktiraf. Adapun Rasulullah SAW, keafdalannya mutlak, tidak ada muqayyad, tidak dikait, sebab dia adalah insan terpilih. Pilihan atas pilihan, atas pilihan, atas pilihan, atas pilihan Allah. Kalau tidak, karenanya tak dijadikan kita menumpang rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sedikit berhubung dengan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirkan di kalangan keluarga pilihan yang menjadi salah satu asas lahirnya yang kuat. Apatah lagi ketika dibangkitkan menjadi rasul di kalangan masyarakat yang tebal dengan pahaman asabiyah, pahaman kekeluargaan, pahaman asabiyah kaumiyah. Di samping itu, faktor ini menjadi satu keistimewaan kepada keluarga baginda SAW, iaitu bangsa Arab, sebagai kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang makhluknya. Sesungguhnya peranan keluarga adalah kuat dan penting dalam uslub dakwah untuk menarik manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini pernah dizahirkan, dinyatakan oleh Nabi Lut alaihi salam ketika dikepung oleh kaumnya. Qal law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Seandainya aku ada mempunyai kekuatan, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, maka sebaik saja baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada datuknya Abdul Muttalib, dan beliau menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan membawanya ke dalam Kaabah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya kerana kurniaan cucu lelakinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad, nama pilihan daripada Allah Ta'ala yang diilhamkan kepada keluarganya ialah untuk memilih nama itu, dan nama yang tidak dikenali oleh orang Arab sebelumnya, dan mereka kagum dengan nama Muhammad, artinya orang yang terpuji.
dan ia adalah nama yang paling layak kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berhubung dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ta'jabun kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy wa la'nahum yashtumun muzammiman wa ana Muhammad, rawahul Bukhari. Adakah kamu tidak merasa hairan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan celaan kutukan orang-orang Quraisy terhadapku? Mereka mencela dan mengutuk orang yang cela, padahal namaku adalah Muhammad, mana orang yang terpuji. Ini sahaja keturunan, sehingga nama pun adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Serba lengkap. Sebab itu Sayyidina Aisyah menyatakan, kalau kamu nak lihat Quran yang berjalan, Quran yang bergerak, lihatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan dari segi awal. Dan ibunya Sayyidatina Aminah yang menjadi penjaga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ayahnya Abdullah meninggal dunia di Madinah ketika masih lagi di dalam kandungan ibu. Di samping itu, datuknya Abdul Muttalib memberi perhatian yang bersungguh-sungguh kepada cucunya yang yatim ini. Dan beberapa hari selepas lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi disusukan oleh Suwaibah, hamba perempuan kepunyaan Abu Lahab, ya, bapa saudaranya. Kemudian Abdul Muttalib mencari perempuan yang bersedia untuk mengambil upah, bagi menyusukan dari kalangan masyarakat ataupun golongan Arab Badui. Begitulah menjadi adat penduduk Mekah, supaya anak yang baru dilahir itu dapat menyedut udara dan suasana yang lebih bersih daripada unsur bandar yang tidak baik, di samping untuk memelihara bahasa Arab yang betul. Yang paling masyhur menjadi urusan penyusuan ialah kabilah Bani Sa'ad. Maka tibalah rombongan daripada kabilah Bani Sa'ad untuk urusan tersebut, bagi mencari siapakah yang bersedia untuk menyerahkan anaknya. Kemudian di antara yang ikut serta dalam rombongan ini ialah Halimatus Sa'diyah. Ia keluar bersama-sama kaumnya untuk tujuan tersebut. Kebetulan tahun itu ialah tahun kemarau dan kesempitan kehidupan. Jadi untuk mendapat upah yang lumayan, sudah tentu Halimah tidak memilih seorang anak yatim seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah anggapan mereka. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Walaupun mulanya Halimatus Sa'diyah agak tidak berapa berkenan untuk menerima sebagai anak sesuan, kemudian hatinya jatuh cinta dan kasih apabila melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Halimatus Sa'diyah mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dalam perjalanan pulangnya, Halimatus Sa'diyah sudah merasa sesuatu yang luar biasa. Dan banyak keberkatan daripada penjagaan terhadap Rasulullah SAW. Meskipun Halimatus Sa'diyah mengambilnya kerana tidak ada yang lain, supaya dia tidak pulang dengan tangan kosong, tapi Halimatus Sa'diyah juga merasakan rezekinya menjadi murah dan berkat sejak ketibaan Rasulullah SAW di rumahnya.
Dan apabila sampai 2 tahun berada di pangkuan Bani Sa'ad, sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan semula kepada keluarganya. Mengikut adat Arab begitulah. Oleh kerana masa susuan telah selesai. Tapi ibu susuannya sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan melekat hatinya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan kepada keluarganya dan meminta izin untuk bersama-samanya. Dan permintaan ini diizinkan oleh Siti Aminah radhiyallahu anha. Setelah beberapa lama bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah, berlakulah satu peristiwa yang menakjubkan. Ketika baginda SAW bersama dengan saudara susuannya berada bermain di belakang rumahnya, tiba-tiba baginda didatangi oleh 2 malaikat, lalu memegang Rasulullah SAW, dan kedua malaikat menentangkan baginda SAW dan membelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hati baginda SAW untuk dibersihkan. Maka berlarilah saudara susunya memberitahu kepada ibunya, bapanya di rumah. Maka berlarilah kedua orang tua itu untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka sampai, segala-galanya telah selesai. Mereka mendapati wajah Rasulullah SAW pucat dan kedua-duanya memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang, maka berkatalah suami Halimatus Sa'diyah, "Hai Halimah, aku bimbang kalau anak ini terkena sesuatu. Sebelum terjadi apa, pulangkanlah kepada keluarganya." Lalu mereka mengambil keputusan memulangkan baginda SAW kepada Siti Aminah. Lalu Aminah berkata, "Mengapa engkau pulangkan anak ini? Tidakkah engkau meminta supaya ia bersama-samamu?" Lalu Halimatus Sa'diyah menceritakan apa yang berlaku. Setelah didesak oleh Aminah supaya menceritakan, lalu bonda baginda Rasulullah SAW bertanya, "Adakah kamu bimbang kalau anak ini dirasuk syaitan?" Jawab Halimatus Sa'diyah, "Ya." Lalu bonda baginda SAW menegaskan, "Tidak sekali-kali. Ini tidak sekali-kali. Anak ini tidak dapat dirasuk oleh syaitan. Bagaimana kalau aku ceritakan kepadamu berkenaannya?" Jawab Halimatus Sa'diyah, "Sila ceritakan." Lalu bonda baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Sesungguhnya ketika aku mengandunginya, aku mengandung akan dia, aku bermimpi nur cahaya keluar dari sehingga menerangi istana-istana di Busra dan di Syam. Aku mengandung dalam keadaan yang sungguh ringan ketika aku melahirkannya. Lalu perkara ini yang aneh, kedua tangannya terdampar di lantai, sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit. Jangan bimbang, bawalah ia bersama-samamu." Maka tinggallah Rasulullah SAW buat beberapa tahun bersama-sama dengan Halimatus Sa'diyah. Dan ini di antara kisah awal insan yang sangat sempurna dilakukan pembedahan sebelum daripada pembedahan Isra wal Mi'raj. Maknanya isyaratkan kepada kita betapa kawalan rapi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daripada awalnya. Dan sewajibnya kepada kita, kalau boleh, tiap-tiap rumah biar ada sirah, buku sirah, ya, untuk kita mengkaji akan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih kita mendekatkan diri, pengenalan kita menjadi lebih mantap untuk mengenali lebih dekat siapakah dia insan yang teramat mulia, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan penghargaan yang sangat tinggi dan besar di dalam Al-Quran. Secara ringkasnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mandat yang besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak
ada pada insan yang lain daripada baginda salam yang sezaman dengannya. Iaitulah Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang masyhur dan menjadi kewajipan kepada kita menyambutnya. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang membawa datang akan kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fakhuzuh, hendaklah kamu ambil akan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang ditegah, hendaklah kamu tinggalkan. Kerana berada kejayaan dunia dan akhirat, keselamatan dan kebahagiaan di dua negeri dunia dan akhirat, ialah terikat kepada ketaatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, ad-dinu syatran, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Di mana Islam ada dibagikan kepada dua cabang saja. Pertama ialah fi'lul ma'murat, kita melaksanakan segala arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan segala bentuk tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sinilah letaknya kejayaan, kebahagiaan insan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka jawatan ini, pangkat dan martabat ini diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul, apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, wajib kita menerima akan dia, menerima pakai. Dan apa sahaja yang ditegah, hendaklah kita jauhi. Persoalan dia, apakah maksud kita menerima dan bagaimana cara kita menerima. Hari ini banyak orang menyebut kita nak berpegang dengan Quran dan Sunnah. Benar, kita disuruh pegang dengan Quran dan Sunnah. Adakah memegang tangan kanan Al-Quran, tangan kiri Al-Hadis ataupun As-Sunnah? Sekadar itu. Kalau sekadar itu, ramai orang boleh buat. Berpegang dengan mana at-tamassuk, berpegang teguh dengan mana kita mengamalkan sebagaimana yang telah disebut dalam hadis yang sahih, sabda Rasulullah SAW yang kita sambut maulidi Rasulnya pada malam ini, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis atau kama qala. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melihat perpecahan umatku yang begitu banyak. Maka cara untuk menyelamatkan dia daripada kekecohan perpecahan umat yang begitu menakutkan, Nabi mengarahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Maka menjadi kewajipan kepada kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah perjalanan khulafa' ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sekalian para sahabat yang telah dijamin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum bi'ai muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana satu kamu mengambilnya, nescaya kamu mendapat petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia Rasulullah menggambarkan kepada kita sebagai pimpinan agung yang bukan sekadar untuk menyelamatkan manusia di dunia, bahkan untuk menyelamatkan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itulah cinta baginda kepada umatnya lebih daripada cinta ayah dan ibu kepada anak. Di mana Rasulullah menyeru kepada kita tamassuk, at-tamassuk ala sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ialah kita pertama, proses yang dilakukan oleh baginda SAW dalam konteks dakwahnya ialah 3 marhalah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah marhalatut ta'rif. Marhalah pertama ialah memberikan pendedahan, memberikan pencerahan
atau dalam kata lain menyebarkan ilmu supaya manusia faham apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan terkandung dalam ahadis as-sahihah yang menjadi sumber ikutan dan sumber pegangan kita untuk kita selamat di dunia dan akhirat. Taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di ma intamasaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli au kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan, selama kamu berpegang dengan keduanya kamu tidak akan sesat, yaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marhalah yang pertama Rasulullah memberikan pendedahan ilmiah. Sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk menterjemahkan apa makna at-tamassuk ala sunnah, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW yang kita sambut saban tahun Maulidir Rasulnya, menambahkan kecintaan kita kepada baginda SAW. Adakah benar cinta kita kepada Rasulullah? Kalau Rasulullah mengarahkan kita supaya mencari ilmu yang disampaikan, tiba-tiba kita menutup mata tidak mau melihat Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini satu dakwaan cinta yang palsu. Untuk menterjemahkan cinta yang hakiki, naklah kita menimba ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai syarih daripada matannya ila Al-Quranul Karim. Tidak ada keselamatan kalau manusia lari daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, kalau kita nak bernaung di bawah liwa Rasulullah SAW, di bawah panji-panji Rasulullah SAW, menjadi kewajipan kepada kita menyenaraikan diri kita dalam gulungan ahli ilmu. Mencari ilmu kerana ia merupakan pintu segala-galanya. Alhamdulillah, dengan kurniaan Allah SWT, kita diberikan, diizinkan untuk sama-sama dan berminat untuk menimba ilmu di mana sahaja. Sehingga Rasulullah menyatakan, man arada an yanzura ila untaqaillahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin wal mustamin. Al-hadis. Barang siapa yang berminat untuk melihat wajah-wajah manusia yang bakal dilepaskan daripada sentuhan azab neraka di akhirat kelak, sila lihat kepada gulungan ahli ilmu yang mencari ilmu, yang menimba ilmu. Alhamdulillah, majlis kita pada malam ini termasuk dalam majlis ilmu yang diutarakan ayat-ayat dan ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan, man fata ta'limal ilmi waqta syababih fakabbir alaihi arba'an li wafatih. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibari zatih. Barang siapa yang luput menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala di waktu hidupnya, maka engkau takbirkan kepadanya 4 takbir. 4 takbir makna sembahyang mayat, maka taraf dia seperti mayat, kata Imam Asy-Syafi'i. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kehidupan pemuda ialah berilmu dan bertakwa. Idza lam yakuna, bila dua ni tidak ada dalam kehidupan dia, ilmu pencerahan, nur ilmu tidak ada, dan ketakwaan menjauh diri apabila dia duduk dalam kegelapan kejahilan, maka la'tibar bizati, tidak ada makna bagi batang tubuhnya. Kalau orang tua kita dulu kata mati lagi baik. Jadi alhamdulillah, kita memohon kepada Allah Ta'ala supaya kita istiqamah sehingga akhir hayat, minat kepada barang pusaka yang paling besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iaitulah al-ilmu, yang bersumberkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Inilah martabat yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda yang kita sambut Maulid Rasulnya pada malam ini. Sehingga Rasulullah diletakkan apa sahaja yang dibawa datang oleh baginda SAW, maka wajib kita mengambilnya. Mengambil dengan cara yang sebenar, itu memahami dengan kepahaman yang sebenarnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga petuturan yang keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupakan mutiara-mutiara yang tidak ternilai.
yang tidak ada tolak bandingnya. Firmanullah Ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidak bertutur Rasulullah SAW daripada hawanya, nafsunya tidak, melainkan ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan insan yang sangat mulia, yang menjadi ikutan, menjadi pemimpin sehingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Dan kata setengah ulama, kalau aku mampu, nasaya aku akan meloncat ke bintang Suraya kerana dipilih menjadi umat Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak merasakan haibat, tidak merasakan gembira dengan dipilih menjadi umat Rasulullah SAW, maka ia lebih hina daripada haiwan yang berkaki empat, di mana akal mereka diletakkan. Allah Ta'ala mentakhir, memilih kita menjadi umat Rasulullah SAW, maka itu satu kurniaan yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menjadi kewajipan kepada kita mensyukurinya, yaitu dengan kita mengikut dan menjejaki jalan yang telah digaris pandukan dan dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran untuk mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Dalam ayat Allah menyatakan, yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari akhirat kelak, yafirru mar'u min akhi, seseorang akan membawa diri sendiri lari daripada orang yang terdekat daripada. Ibu tidak menghiraukan anak, suami tidak menghiraukan isteri, isteri tidak melayan suami. Masing-masing membawa diri dalam keadaan sangat-sangat gemetar dan takut apabila terlihatnya julangan api neraka yang sangat dahsyat. Ketika itu dicerita dalam riwayat hadis yang sahih, seorang yang apabila ditimbang amalannya, maka tidak cukup hanya satu amalan saja. Kalau satu amalan saja didapat pahala sawab, dan saya dibenarkan dia menampak dalam al-jannah, syurga Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan kepadanya mencari orang yang dikasihi. Si anak berjumpalah kepada ibu dan bapa. Apa yang dijawab? Nafsi, nafsi. Suami, isteri yang rapat tidur setempat, masing-masing tidak boleh memberi apa-apa. Akhirnya mereka kembali menghadap Allah dengan cara yang layak, dengan kebesaran Allah SWT, dalam keadaan yang sangat gemetar. Maka Allah SWT menyatakan kepada malaikat yang ambil kedua tangannya dan masukkan dia ke dalam syurga-Ku dengan kasih sayang aku. Maka tolong jangan gadaikan kasih sayang Allah Ta'ala dengan yang lain. Jangan kita gadaikan kasih sayang kepada Allah dengan kita mendahulukan kasih kepada yang lain, yakni kepada makhluk. Tanamlah hubbullah, kasih kepada Allah Ta'ala. Maka cara untuk mendapat kasih sayang Allah Ta'ala dan maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala, Rasulullah dijulang kedudukannya dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kasih akan Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikut oleh kamu akan daku, jadi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, confirm kamu dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampun Allah Ta'ala bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Betapa besar dia kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikaitkan untuk mendapat mahabbatullah dengan ittiba', mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya macam mana kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak melihat baginda sallallahu alaihi wasallam.
1400 tahun telah ditinggalkan kita begitu jauh. Maka kembalilah kita kepada apa yang dipesankan oleh Allah Ta'ala dan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah menyebut satu golongan manusia yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memegang jawatan amanah yang besar. Al-ulama umana'ur rusul. Ulama ialah pemegang amanah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang takut dan gerun kepada Allah Ta'ala ialah di kalangan para ulama. Kalau kita nak mengenali Rasul, nak menyambung sanad amalan kita dengan Rasulullah SAW, maka wajib kepada kita mencari ulama-ulama yang muktabar. Sebab tu ulama mentafsirkan contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang oleh kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kama ra'a. Bila kita lihat Rasulullah sembahyang? Tak ada seorang pada zaman ini yang melihat Rasulullah sembahyang. Maka ulama mentafsirkan ra'a dengan makna ilmiah. Ra'aitumuni bermakna kama alimtumuni. Kamu kena sembahyang macam mana kamu mengetahui aku sembahyang, iaitu dengan menimba ilmu, mengambil sanad-sanad yang sahih daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang muttasil sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja siapa ni? Kerja peranan ulama-ulama. Jadi jagalah pada hari ini menjelang dunia nak digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amaratus sa'ah, tanda kiamat. Di antaranya ialah disebut dalam hadis Rasulullah SAW, sayati zamanun yafirruna minal ulama fayabtalihumullahu bisalasatil balaya awwaluha yirfa'u al-barakah min kasbihim wasaniha yusallitullahu sultanan ja'ira wasalisuha yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang zaman di mana manusia lari daripada alim ulama. Mereka berer daripada handphone mereka, media masa mereka kutuk para ulama. Ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang berjuang dihina dan sebagainya. Minta tuan-tuan faham, ini perangai-perangai munafik. Yang mana ulama yang berjuang menegakkan Islam dimaki hamun. Ini menandakan tepatnya dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan benda yang akan datang dan kita saksikan depan mata kita. Ulama yang berjuang, mereka kata, mereka nista, mereka umpat, mereka kerji, mereka labelkan dengan label-label yang tidak senonoh. Dan ini berlaku di zaman kita. Apabila berlaku, awas. Fayabtalihumullahu bisalasatil balaya. Atau Allah akan mengenakan mereka tindakan 3 bala yang besar. Yang pertama, yurfa'u al-barakah min kasbihim. Adalah sentap daripada mereka kehidupan mereka daripada keberkatan. Hidup mereka tidak ada berkat lagi dah. Mereka akan dipengaruh dan diperbodohkan oleh syaitan dan nafsu. Yang kedua, yusallitullahu sultanan ja'irah. Mereka akan ditaslit, dikerasi oleh Allah dengan pemimpin-pemimpin yang jahat, yang pandai berjanji dan melakukan pembohongan terhadap rakyat. Pemimpin yang wajahnya Islam tapi hatinya nifak, munafik. Ini yang kita lihat depan mata kita pada hari ini. Dan yang ketiga ni bahaya yang paling besar, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar daripada dunia tanggal iman. Ini dia mukjizat Rasulullah SAW yang kita sambut maulid Rasulnya pada malam ini. Menyatakan kepada kita 3 bahaya besar dan menjadi alamatus sa'ah, tanda kiamat. Iaitulah jaga dan awas gulungan orientalis yang masuk meresap secara halus menggunakan gulungan-gulungan yang hatinya tidak ikhlas dengan agama untuk memburukkan orang yang merantai rantai-rantai daripada Rasulullah SAW, para ulama. Sebab itulah Rasulullah SAW menyatakan pewaris dia ini dalam sebuah hadis, al-ulama umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan wa yudakhirud dunya.
Fa iza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusulah fahzaruhum. Ulama adalah pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Jawatan mereka bukan jawatan wakil rakyat, bukan jawatan dia pemimpin CM negeri Melaka, bukan jawatan dia Perdana Menteri, bukan. Lebih tinggi daripada itu. Diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umana'ur Rasul, pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan nabi yang termulia yang kita sambut Maulid Rasul pada malam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah memberikan syarat. Ulama yang diaku ialah ulama yang tidak ikhtilat, yang tidak dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini tidak dimasukkan pahaman kebedaan, pahaman madiyah dalam pemikiran mereka. Apabila ulama telah diracun pemikiran mereka dengan pahaman madiyah, bercakap mereka tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Rasulullah melabelkan ulama ini faqad khanu ar-rusulah, itulah pengkhianat bagi nabi-nabi dan rasul-rasul. Fahzaruhum, tinggalkan mereka ini, jangan dipakai kenyataan mereka, menyesatkan kamu daripada agama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita menyambut Maulid Rasul, pahaman kita diberikan pencerahan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingginya martabat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat kasih sayang Allah yang boleh memungkinkan kita menjejakkan kaki dalam riyadul jannah, diirtibat dikaitkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Ta'ala secara khusus meletakkan batang tubuh baginda sallallahu yang begitu hebat, sebagaimana ayat yang maklum dan masyhur, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedepasan, kebahagiaan, kenikmatan di akhirat, maka pada batang tubuh Rasulullah SAW itu ada contoh yang terbaik. Maka silalah kita mencontohi semaksimum yang boleh. Percayalah, kalau kita dapat mengikuti sunnah Nabi sekadar 25% saja, banyak masalah akan selesai. Tak usah kata 100%, 25% saja rasa banyak masalah selesai. Menandakan pada hari ini persen kita terlalu rendah dalam menjadikan Rasul sebagai qudwatun hasanah atau uswatun hasanah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diletakkan martabat oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala, untuk menyelesaikan satu perkara dengan rujuk kepada baginda. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau mu beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, Allah Ta'ala kata, bila berlaku intiza' fa in tanaza'tum fi syai', kamu berlaku ikhtilaf, yang ni kata begini, orang ni kata begini, maka wajib kamu ruddu ilallah, kembalikan kepada Al-Quran, war Rasul, ay kepada ahadis as-sahihah, kepada hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Rasulullah SAW yang kita sambut, bukan calang-calang insan, tapi insan yang sangat mulia, dijulang martabatnya oleh Al-Quranul Karim. Dan Allah Ta'ala merangkaikan taat kepada Allah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah memberi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk membentuk kepribadi yang mulia, di mana Allah mengangkat jawatan baginda sallallahu alaihi wasallam, innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka, sungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling tinggi ada pada baginda. Quran yang bergerak, apa tidak tinggi? Sebab itu dalam hadis-hadis yang lain disebut, tuan-tuan buka dalam kitab Mukhtarul Ahadis, dalam membincangkan akhlak disenaraikan beberapa syarat-syarat oleh Rasulullah SAW
Tapi syarat yang pertama amat menarik. Seseorang itu dikira orang yang berakhlak. Syarat pertama kata baginda SAW ialah quwwatan fid din, kuat berpegang kepada agama Allah. Dipegang pada agama Allah Ta'ala bermakna dia berakhlak tinggi. Mafhum mukhalafah dia, kalau dia tidak berpegang, dia mempunyai akhlak yang sangat rendah. Oleh kerana itu, model yang terbesar, insan yang terpilih, ya, telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata rahmat dan kasih sayangnya. Sebab Allah Ta'ala kasihan kepada kita apabila kita menghadapi gelombang maka diutuskan penawarnya. Sebab ketika di alam zarri, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkhitabkan kepada ma'asyar ruh, alastu bi rabbikum, qalu bala syakir. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Seluruh ruh yang tidak dipasangkan dengan baju dan sangkar jasad yang kita lihat menjawab dengan jawapan yang senada, bala bahkan. Apabila diturunkan sebagai khalifatullah fil ard, dipakaikan dengan baju ni yang kita lihat ni, baju bagi roh. Yang baju lama-lama dia akan buruk dan koyak, dimasuk tong sampah, dibakar dan sebagainya. Begitulah jasad kita ni. Lama-lama dia buruk-buruk, akhirnya masuk liang lahat. Benda yang berharga adalah hakikatul insan, diri dia, ar-ruh. Ya, mereka jawab dengan spontan, senada. Sebab apa? Tidak ada racun yang meracuni di situ. Kalau uji manusia diutuskan ke dunia, dipasangkan dengan ujian an-nafs, al-syaitan, ad-dunya, wal-bi'ah. Ya, iaitulah syaitan, dunia, nafsu, dan suasana yang tidak membantu ke arah jalan Allah. 4. 1 lawan 4. 1 lawan 4, tuan-tuan. Kalau tak pandai bersilat, kita memang terbalik. Dan banyak yang dah terbalik. Dalil, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sangat hamba yang benar bersyukur kepada Allah. Bermakna daripada semua yang taat, dan terbalik banyak. Sehingga ada di kalangan awliya yang berdoa di Kaabah, mendakapkan dada dia ke di Kaabah dengan doa yang pelik. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku golongan orang yang sedikit. Lalu sahabatnya menegur, kenapa demikian? Tidak kau baca ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Semua sedikit hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi untuk menyenaraikan diri kita golongan yang sedikit, golongan yang menjadi pilihan insya-Allah, maka hendaklah kita mengikuti jejak langkah yang telah digaris pandukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita menyambut Maulid Rasul ini, kita termasuk dalam golongan muflihun, orang yang berjaya. Firman Allah Ta'ala, "Falladzina amanu", orang-orang yang beriman dengannya, dengan Nabi SAW, wa azzaru wa nasaru, yang memuliakan, membantunya, dan mengikut akan an-nur allazi unzila ma'ah, dan mengikut akan nur yang turunkan bersama Rasulullah SAW, ila Al-Quran, kalim petunjuk dan hidayat, maka ulaika humul muflihun, itulah golongan yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan sedikit kalam dari hamba yang fakir, yang jahil, kita mendapat hidayat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnia dan inayahnya dan riayah daripadanya. Bil hidayah, dengan hidayat Allah Ta'ala lah manusia mahfuzun anil kufri wal wasyirk. Dengan hidayat manusia dipelihara, mahfuzun anil kufri wasyirk. Wabil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Dan dengan ada bantuan Allah Ta'ala, seseorang itu dapat mengelak diri daripada kabair was sagair, dosa besar dan dosa yang kecil. Bukan kepandaian handal ilmunya dan bijak handal, tidak. Semua bantuan daripada Allah Ta'ala. Wa bi riayah, dan dengan riayah pemeliharaan Allah Ta'ala zahir dan batinnya.
maka mahfuzun, dia dipelihara daripada ghafalat wal khatarat, daripada segala kelalaian, sehingga hatinya sentiasa hudur ma Allah. Dan mudah-mudahan dengan keberkatan kita mengadakan Maulid Rasul SAW, kehadiran baginda SAW pada malam ini, dibukakan hijab kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam golongan arif billah yang disebut oleh ulama, man arrafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang benar-benar makrifat akan Allah, maka syuhud basirah batin hatinya akan Allah pada di mana setiap pemandangan dia, setiap apa yang dilihat, didengar, itu tempat mentajalikan makrifat dia akan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.